Selamat bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup relevan dan penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup hebat. Seorang berada di studio bersama dengan saya dan seorang lagi tetamu akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Dan topik yang menjadi pilihan kita ialah Malaysia Agreement 63 ataupun Perjanjian Malaysia 63, Dinamika Kerajaan Perpaduan. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio, kita ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang semula kepada yang berbahagia Dr. Al-Azhari Siddiq Kamunri yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Community di Jabatan Komunikasi Community JPM. Jadi doktor, apa khabar? Sangat baik. Lama kita tak bersama doktor ya. Hampir 10 tahun dari 5 tahun. Wow. Saya dah hampir lupa sebenarnya. Tapi Alhamdulillah doktor masih lagi ingat bahawa kita pernah bersama ya. Saya sentiasa mengingati. Alhamdulillah. Baik, kita juga ada seorang lagi tetamu macam saya katakan, kita akan hubungi melalui kemudahan Zoom, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Jayum Jawan yang merupakan sarjana Sains Politik dan Kerajaan di Universiti Putra Malaysia. Halo Datuk. Selamat malam. Selamat. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Prof. Datuk okey ya? Baik sahaja. Okey. Ini merupakan satu topik yang saya kira cukup dekat jugalah dengan diri Datuk sebenarnya, kerana sebelum ini pun kita kena bercakap tentang MA63 ini ataupun MA63 ini, dan sudah pastilah banyak perkara yang akan kita sentuh nanti Datuk ya. Baiklah, kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, anda juga sebenarnya kami alu-alukan untuk memberi pandangan dan juga pendapat atau bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini. Jadi seperti biasalah, dua talian kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, kita nak bercakap, kami mulakan dululah bersama dengan tetamu di studio, iaitu Dr. Al-Azhari. Kita nak bercakap tentang satu isu yang bukan baru sebenarnya. Dan isu Perjanjian Malaysia 63 ataupun MA63 ini sudah pun menjadi isu yang berlarutan begitu lama. Dan pelbagai pandangan dan juga pendapat telah pun dilontarkan. Tetapi yang menarik hari ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengumumkan bahawa Kabinet setuju pindahkan kuasa kawal selia bekalan gas kepada Kerajaan Sabah. Ini sudah pastilah akan memberikan satu kesan ataupun impak yang cukup positif kepada Kerajaan Sabah sendiri, mungkin dari aspek ekonomi. Dan apakah doktor melihat bahawa ini juga merupakan seolah-olah membuka pintu yang mungkin lebih luas untuk menjayakan apa yang terkandung dalam Malaysia Agreement 63 ataupun Perjanjian Malaysia 63 itu, doktor? Baik, terima kasih. Jadi seperti yang Datuk sebut tadi, apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, mengumumkan tentang kuasa gas tadi dikembalikan, diserahkan kepada Kerajaan Negeri Sabah, ia merupakan satu petanda bahawa Kerajaan Perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai satu political will, satu keinginan yang bersungguh-sungguh yang ditunjukkan dan diserlahkan dan berbeza dengan kerajaan-kerajaan yang lampau. Tapi sebelum kita pergi jauh tentang political will ini, kita perlu melihat kepada sejarah itu. Ramai orang kurang melihat kepada sejarah. Baik, sebelum untuk mendapatkan kesungguhan dan kematangan kerajaan perpaduan yang ada dalam tempoh sebulan ini, kita kena melihat kepada dua aspek. Yang pertama dari segi aspek kerajaan, dan yang kedua dari segi aspek politik. Dengan politik kerajaan ini, gandingan yang mantap daripada dua-dua bahagian ini, maka dia akan melahirkan sebuah leadership, kepimpinan yang matang. Bila kita sebut kepimpinan yang matang, ia datangnya daripada seorang Perdana Menteri.
Jadi kita kena lihat Perdana Menteri kita yang ada pada hari ini, sejarah perjuangannya yang panjang. Kalau kita baca buku sejarah, Datuk Seri Anwar ni semasa muda beliau, sebelum memimpin ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, Datuk Seri Anwar sudah pun menjadi pemimpin di Unit Malaya dan juga di peringkat Asia Tenggara. Sebab itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pribadi, kepimpinan pribadi, dilihat oleh organisasi luar, khususnya pada tahun 1970-an ketika itu, NGO di Arab Saudi seperti Islamic Institution, masa itu di Afrika dan juga di Mesir, pertubuhan belia Islam telah memilih dan melantik Datuk Seri Anwar menjadi ahli dan presiden kepada persatuan itu. Dan kepimpinan ini terus masuk ke dalam kerajaan pada tahun 1981 hingga 1998. So, Datuk Seri Anwar di dalam politik dan di dalam kerajaan dalam tempoh yang lama pernah menjadi pembangkang dalam tempoh yang lama. So, gandingan pengalaman sebagai pemimpin politik, pemimpin belia, pengalaman sebagai pernah mengetuai kerajaan sebagai timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan dalam tempoh hari 93 hingga 98. Kedua-dua gabungan ini apabila pada hari ini Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, menggunakan kedua-dua kelebihan pengalaman ini untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam negara. Termasuklah masalah-masalah MA63. Jadi saya nampak sebab pada minggu pertama apabila saya berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, cara Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah cara dia nak cepat selesaikan isu dengan cepat, dengan pantas, dan tidak menunggu. Jadi apabila beliau mengumumkan tadi bahawa dalam konteks gas tadi diberikan kuasa kepada Kerajaan Negeri Sarawak sebagaimana sebelumnya Kerajaan Sarawak pun telah dapat kuasa itu, maka saya melihat rakyat Malaysia di Sabah ini satu dinamika, satu kelebihan yang ada pada kerajaan perpaduan yang saya lihat kerajaan ini boleh memenuhi permintaan dan harapan penduduk di Sabah dan Sarawak. Apatah lagi dengan begitu tegas Perdana Menteri telah menyatakan bahawa pada bulan Januari satu laporan yang lengkap yang ditugaskan kepada TPM Datuk Fadilah berkenaan dengan MA63 ni, berkenaan dengan kuasa, berkenaan dengan ekonomi, berkenaan dengan pembangunan. Semua ini akan dilaporkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam bulan Januari dan tindakan akan diambil selepas itu. Jadi saya melihat bahawa kerajaan perpaduan ini dengan gandingan kepimpinan yang begitu ada political will, saya percaya isu-isu yang sekian lama diperkatakan oleh rakyat Sabah dan Sarawak, saya lihat ada cahaya. Ada cahaya yang akan menerangi. So isu-isu selepas ini saya yakin isu-isu jalan raya, isu-isu elektrik di Sabah dan sebagainya boleh diatasi secara berperingkat, tetapi berikan masa. Jangan terlalu awal untuk memberikan hukuman sebagai the principle of democracy. Kita berikan masa 5 tahun kepada kerajaan perpaduan untuk membuktikan apa yang kerajaan ini nak sampaikan kepada rakyat. Baik, menarik. Baik, saya juga nak dapat reaksi daripada Profesor Datuk Dr. Jayum Jawan.
Datuk, saya masih lagi ingat ketika kita bercakap tentang isu MA63 ini, Datuk pernah menyebut bahawa segala apa perkara yang ada dalam tertulis dalam perjanjian Malaysia Agreement 63 itu bukanlah sesuatu yang ditulis di atas batu sebenarnya. Dan itu juga bagi saya mempunyai maksud yang cukup mendalam. Tetapi reaksi daripada Profesor Datuk sendirilah dengan apa yang ingin dilakukan oleh Datuk Seri Anwar melalui pembentukan kerajaan perpaduan itu sendiri. Apakah Datuk melihat tepat seperti apa yang Dr. Al-Azhari sebut bahawa seolah-olah ada cahaya sebenarnya? Kalau dalam bahasa mudah selalu orang sebut cahaya di hujung terowong sebenarnya bila kita bercakap tentang pelaksanaan segala apa yang tercatat dalam MA63 ini. Datuk? Ya, terima kasih Datuk Zakawi, Dr. Al-Zahari dan para penonton. Yang pertama tu saya rasa tidak terlewatlah untuk mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana berjaya untuk menubuhkan sebuah kerajaan melalui parti-parti campuran, 3-4 parti yang bergabung untuk mendapatkan majoriti menubuhkan kerajaan. Betul, MA63 bukan ditulis atas batu, tetapi ada masa dengan peredaran masa ada perkara-perkara mungkin yang perlu ditambah baik. Tapi yang kita berhadapan dengan hal berkaitan MA63, Datuk Zakawi, ialah selama lebih kurang 50 tahun janji-janji ini, ikatan-ikatan yang tertulis dalam perlembagaan, yang tertulis dalam dokumen MA63 dan juga yang tidak tertulis, yang di perjanjian oral dan sebagainya tadi, semacam tidak diendahkan oleh beberapa kerajaan sebelum ini. So jadi pada pandangan saya, orang Sabah, orang Sarawak memang menunggu-nunggulah masa seperti ini yang dibawa oleh Perdana Menteri yang ke-10 ini tadi, yang nampak bersedia untuk melihat kembali dan juga mengembalikan ataupun membetulkan, bukan mengembalikan, benda itu dah ada di situ dalam perjanjian itu. So membetulkan pelaksanaan yang tertunggak, yang diabaikan oleh kerajaan-kerajaan yang lalu. So jadi memang ini satu permulaan baru untuk kita membina sebuah negara bangsa Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik, pelbagai suku etnik. Kalau di Sarawak tidak kurang 40, lebih kurang jumlah yang sama di Sabah. So, jadi kita rencang, dan kerencangan itu tadilah yang mengundang pelbagai janji-janji peruntukan untuk menjaga, melindungi hak semua, Melayu, Cina, India, orang asal daripada Sabah, Sarawak. Semua itu termaktub dalam dokumen MA63. Bukan semua perkara yang dituntut dalam misalnya senarai 20, senarai 18 yang dikemukakan oleh Sabah, Sarawak itu tadi dimasukkan dalam lembagaan. Ada yang dimasukkan, ada yang tidak. Yang tidak itu bukan tidak penting, tetapi dalam bahasa sekarang ni kita KIV kan sampai masa ia perlu dilihat semula bagaimana memperkasakan hal-hal seperti itu. 3 buah negara Melaya, Sabah, Sarawak bila datang bersama ke meja rundingan, dia banyak proses tolak ansur. Ada Sabah Sarawak melepaskan sesuatu demi mencapai satu pakatan. Ada perkara yang juga dilepaskan oleh Melaya. So jadi dia merupakan tolak ansur. Misalnya kalau saya boleh gunakan satu contoh yang semua tahu, kuasa immigration masuk ke Sabah, masuk ke Sarawak, itu suatu kelonggaran dan juga pemberian bersama. Bila Sabah Sarawak minta kuasa itu, Melaya juga bersetuju. Ada sebab-sebab ya tadi. Kerana selepas beberapa tahun ada pemimpin-pemimpin muda mengatakan, kita ni satu Malaysia, kenapa
ada sekatan-sekatan untuk masuk keluar Sabah, Sarawak bagi orang-orang daripada Semenanjung. Ada asas dia dulu, dan seperti yang saya sebutkan tadi, bukan tertulis di atas batu, boleh dilihat kembali, tetapi kita tak boleh melihat satu aspek saja, kita kena melihat keseluruhan aspek. Kerana kuasa immigration itu tadi satu daripada beberapa hal yang menjadi jaminan kepada Melaya, Sabah dan Sarawak dalam kita bersatu, kerana masa kita bersatu kita mempunyai gap, mempunyai jurang yang besar di antara negara maju seperti Singapura, Melaya, Sabah dan Sarawak. Sebab itu banyak peruntukan-peruntukan kelonggaran yang diberi kepada sesuatu negara masa bergabung di situ. So jadi memang boleh dikaji semula, boleh diubah, tetapi jangan mengubah menyebabkan satu satu wilayah kerugian. Jadi dia mesti dalam konsep sekarang ni, bila ubah, bila kaji semula, bila diganti, dia mesti win-win, mesti lebih baik daripada apa yang sedia ada. Jadi saya rasa itu semangatnya. Dan memang saya sebagai orang Sarawak daripada Malaysia Timur tadi memang amat tertariklah dengan kesediaan Perdana Menteri yang ke-10 ini tadi untuk melihat kembali, untuk mengkaji dan juga untuk untuk memperbetulkan tindakan-tindakan yang lampau oleh kerajaan-kerajaan sebelumnya yang mungkin menjejaskan jurang pembangunan di antara Sabah, Sarawak dan juga Melaya. So jadi ini saya rasa orang Sabah Sarawak memang amat mengharapkanlah, kerana kita tahu bahawa Perdana Menteri itu tadi dia banyaklah pernyataan-pernyataan dia semasa pilihan raya sebelum menjadi Perdana Menteri yang memberi harapan bahawa kalau beliau menjadi Perdana Menteri memimpin kerajaan, beliau akan adil kepada orang Melayu, kepada orang Cina, India, orang asal Sabah dan Sarawak. So, jadi itu sudah kelihatan dalam tak sampai sebulan beliau jadi Perdana Menteri, sudah kelihatan kesungguhan beliau mengkotakan kata-kata beliau. So jadi harapan itu memang tinggi untuk proses membina negara bangsa Malaysia yang bersatu padu, moving forward. Datuk. Okey, menarik apa yang disebut oleh Profesor Datuk Dr. Jayum. Saya akan hubungi Datuk sebentar lagi, tapi saya kembali semula untuk sembang-sembang bersama dengan Dr. Al-Azhari. Barangkali ialah seperti apa yang disebut oleh Datuk Profesor Datuk Jayum lah, harapan yang cukup tinggi khususnya di kalangan rakyat Sabah dan juga Sarawak sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan satu langkah yang memang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh rakyat Sabah dan Sarawak. Tetapi saya juga tertarik hati sebenarnya, Doktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar juga pernah menyebut ataupun menyentuh mengenai birokrasi yang kadang-kadang menyulitkan pelaksanaan beberapa perkara yang berkaitan dengan MA63 ini. Mungkin Doktor boleh komen sikit? Ya, saya akan mengulas daripada aspek good governance dan juga sejarah tadi. Sebelum saya jawab, kita kembali buat perbandingan kerajaan perpaduan yang ada sekarang dengan kerajaan yang lama. Di situ kita boleh lihat kesungguhan dan komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga kerajaan ini. Kalau Datuk perasan, semasa pembentukan kabinet baru-baru ini, kita ada timbalan Perdana Menteri daripada Borneo yang menjaga Sabah dan Sarawak. Dulu tak ada. Nombor 2, kita ada bilangan menteri-menteri yang cukup banyak dari Sabah dan Sarawak. Kalau kita ingat dulu, pemerintahan yang dulu, hanya ada seorang saja menteri daripada Sabah, satu orang timbalan menteri daripada Sabah. Dulu, saya kata yang dulu. Begitu juga dengan di Sarawak, boleh dikira. Tetapi pada hari ini, pembentukan kabinet saja, kita lihat kabinet saja, selain menteri yang begitu banyak daripada Sabah Sarawak, timbalan menteri pun begitu banyak daripada Sabah Sarawak. Apabila kita pergi kepada peringkat kerajaan, ketua-ketua jabatan pun
semakin ramai daripada Sabah Sarawak. Kenapa saya sebutkan semua ni? Kerana ia berkaitan dengan birokrasi yang disebut tadi. Apabila kita ada ramai menteri daripada Sabah dan Sarawak, maka isu-isu peruntukan yang sepatutnya sampai di Sabah dan Sarawak akan lebih mudah dan lebih cepat. Kerana menteri-menteri daripada Sabah, timbalan menteri daripada Sabah lebih memahami keadaan, keperluan, budaya dan harapan yang menggunung tadi. Jadi ini adalah satu bukti bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dia walk the talk. Ini menunjukkan salah satu daripada political will. Dalam tempoh tak sampai sebulan, Datuk Seri Anwar berjaya membuktikan kepada rakyat di Sabah dan Sarawak bahawa isu-isu red tape tadi, isu-isu birokrasi tadi akan dapat diatasi satu demi satu dengan wujudnya menteri-menteri, timbalan menteri yang ramai daripada Sabah Sarawak. Betulkan sedikit kenyataan tadi Dr. Azhari. Saya juga perlu komen. Tadi pun doktor menyebut tentang pelantikan timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof yang dari Sarawak, dari GPS dan tugas yang besar kepada Datuk Seri Fadilah ialah untuk melihat segala apa yang ada dalam perjanjian MA63 itu diberi perhatian yang cukup serius. Tapi kita jangan lupa ada satu lagi jawatan menteri yang dilantik di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hak ehwal Sabah dan Sarawak, iaitu yang berhormat Saudara Armizan Muhammad Ali. Jadi apakah doktor melihat bahawa inilah sebenarnya sesuatu yang diinginkan oleh rakyat Sabah dan Sarawak dalam usaha untuk memberikan satu ancakan yang lebih positif kepada melaksanakan perjanjian MA63. Ya, benar. So apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melantik seorang timbalan Perdana Menteri yang menjaga khususnya MA63 dan juga seorang menteri yang menjaga hal ehwal Sabah dan Sarawak, ini menunjukkan bahawa betapa serius kerajaan perpaduan ini. Inilah dinamika yang tak ada pada kerajaan yang lama. Jika kerajaan lama mengambil masa yang sungguh panjang untuk mengkaji dan sebagainya, tetapi kerajaan yang baru sebulan ini telah menunjukkan beberapa hasilnya seperti gas tadi. Dan juga saya percaya pada bulan Januari lagi nanti, saya yakin, saya percaya Perdana Menteri akan membuat pengumuman yang lebih besar berkenaan dengan isu-isu MA63 dan juga keperluan-keperluan di Sabah dan Sarawak. Sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau ada masa sikit, isu MA63, isu Sabah Sarawak ini sebenarnya bermula bukan baru. Ia bermula sejak 63 lagi. Kalau kita baca buku mendiang Lee Kuan Yew, semasa Singapura nak masuk menyertai Malaysia, keadaan negara Singapura pada ketika itu, dengan Lee Kuan Yew kata dalam buku itu, mereka perlukan dana yang besar sebab rumah-rumah sangat kurang di Singapura pada masa itu. Kemudian ada ancaman keselamatan daripada komunis, daripada sosialis. Ini disebut oleh Lee Kuan Yew dalam buku dia. Dan Lee Kuan Yew kata, kami boleh masuk menyertai sama-sama Malaysia, tetapi kami ada permintaan. Dan salah satu permintaan dia ialah supaya bajet pada tahun itu 63, rancangan Malaysia Pertama, supaya diberikan lebih besar kepada negara Singapura untuk menyelesaikan isu-isu ini. Ini ramai orang tak tahu sebab dia tak baca buku. Buku sejarah ini penting. Daripada sejarah itu kita boleh dapat satu gambaran yang lebih luas, lebih jelas kenapa berlaku kelewatan, kelambatan isu-isu birokrasi tadi di negeri Sabah Sarawak. Dan inilah yang dibetulkan, inilah yang sedang diusahakan oleh kerajaan perpaduan supaya segala yang Sabah Sarawak dulu ketinggalan hari ini didahulukan, diletak di depan supaya pembangunan sosioekonomi di Semenanjung dan di Sabah Sarawak itu dia sama, rata, adil dan saksama. Dan sama rasa. Jadi orang Semenanjung gembira, kami pun Sabah Sarawak gembira. Saya dah 20 tahun duduk di Semenanjung. Dan saya melihat dalam tempoh 20 tahun saya dalam kerajaan, saya melihat bahawa kerajaan perpaduan ini dia ada kesungguhan yang saya nampak yang luar biasa sikit. Kita bagi masa yang panjang sikit. Okey. Baik, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu.
buat seketika. Oh ya, kepada anda, mungkin anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat. Jadi gunakanlah kesempatan yang kami berikan kepada anda dengan memanggil kami di dua talian yang kami sediakan, iaitu 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang MA63, dinamika kerajaan perpaduan. Dan saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian kita sekarang ini. Zaini dari Pahang sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum Zaini. Waalaikumsalam Datuk Sagawi. Ya, selamat malam. Malam. Sehat? Kepada Profesor daripada Sabah dan Sarawak pun selamat malam. Ya. Okay, saya nak sentuh sikit. Kita ni apa sebabnya MA63 tu lambat? Kita faham, kita melibatkan federalisme, betul? Bila federalisme, bagi contoh di Semenanjung, bila melibatkan keselamatan, kesihatan, pendidikan, kemudahan asas ataupun jalan raya, prasarana apa semua, tanah-tanah tersebut mestilah di bawah PTP, Persuruhjayaan Tanah Persekutuan. Benda ni lambat ada benda ni, pertahanan, kesihatan, prasarana hospital, pendidikan sekolah yang bagus-bagus, jalan raya yang cantik, membuka Sabah dan Sarawak. Sebab lambat, sebab tanah-tanah tak diarahkan kepada berpindah kepada PTP. Itu masalah dia sekarang. Yang saya tengok benda tu tak berlaku di Sabah dan Sarawak. Okey. Itu punca yang paling yang di Sabah dan Sarawak kena faham betul-betul. Sebab sepadan Malaysia dengan Indonesia besar, betul tak? Besar dah tu. Ya. Benda tu nak buat CIQ, Immigration, Keselamatan, nak bina bangunan sempadan blok negara antara Malaysia dengan Indonesia pun danai. Tanah tersebut bila dia serah kepada sempadan tu PTP, hak milik dia tanah besar, baru boleh dibina. Kem-kem tentera CIQ apa semua, itu paling penting. Ya. Daripada situ, itu yang saya nak showkan, biar di Sabah dengan Sarawak kena faham betul-betul. Kenapa MA63 tu lambat? Okey, terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak apa ni Encik Zaini dari Pahang. Satu observation yang menarik juga sebenarnya. Ya, benar. Mungkin nanti kita akan dapatkan pandangan daripada Dr. Al-Zahari. Tapi sebelum itu, saya juga ada satu lagi panggilan sekarang ini di talian kita. Datuk Gulam dari Sabah sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Sarkari Sarawak lah. Ya. Pada waktu contoh pun dari Kota Sabah. Jadi kita bukanlah orang bila kita berasa belah. Ya. Tapi adil-adilnya. Yang mana siapapun dia lah dibagi bangsa. Jadi yang saya nak tanya kepada doktor, kepada orang tadi dari Sabah ni, kenapa selama ini sangat memimpin tidak ikhlas kepada kami saudara-saudara? Hanya Datuk Siaga. Memang kita tahu Sabah Sarawak banyak menyumbangkan kepada beliau. Tapi dari dulu pun sudah jadi. Tapi dulu pun sudah jadi kita kata dia tapi tidak jadi. Jadi kami terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan juga Datuk Seri Didi Bakti apa semua. Mereka ini orang betul. Mereka ini orang betul yang memahami satu persatu kejadian apa ini di dalam. Jadi kami sekarang akan dengan sukses dan apa yang kita dengan tadi kita punya berjalan nanti benar-benar awalnya yang kita dan guys sudah diserahkan kepada Sabah dengan Sarawak. I think decision decision maker itu adalah kata yang membagi perspektif apa semua itu memang betul lah. Tapi sangat-sangat berbeda kepada yang baru. So mudah-mudahan kita semua ini diberikan usia lanjut. Begitu benar. Ya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak apa ni Datuk Gulam dari Sabah.
Baik, kembali semula kepada Profesor Datuk Dr. Jayum. Saya juga nak dapat pandangan secara ikhlas daripada Datuk Jayum jugalah. Mungkin bila kita bercakap tentang MA 63 Datuk ya, apalah dari segi pandangan dan juga kajian Datuk lah, apa yang boleh dan perlu diselesaikan sebenarnya dalam masa terdekat ini, Tok? Ya, terima kasih. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, MA 63 itu adalah kerangka framework saja, garis panduan. Jadi pemimpin-pemimpin boleh pergi jauh daripada apa yang tertulis di dalam MA 63 di dalam membina negara bangsa Malaysia yang terdiri daripada 3 wilayah utama, Sabah, Sarawak dan Melaya. Masalah ini bukan masalah yang besar. Kita ada pemimpin yang besar kuasa tetapi kebanyakannya jiwanya kecil. Jadi itu masalahnya tadi. Misalnya bila kita bercakap tentang Malaysia, kita nakkan Malaysia yang inklusif. Karena apa? Karena Malaysia itu ada 40-50 kumpulan etnik. Jadi saya bagi contoh yang tepat yang boleh kita sesiapa boleh rujuk dalam mana-mana website. Misal kata KSU, adakah orang Iban, adakah orang Bidayuh KSU daripada 30. Gandingkan itu dengan 3 timbalan ketua KSU. Ada tak orang Bidayuh, orang Ulu, orang Kedazan Dusun dan sebagainya? Semuanya dimonopoli oleh orang Melayu dari Melaya. Kita ada 21 IPTA. Ada tak bangsa lain? Semuanya visinya bangsa Melayu. Adakah bangsa lain itu tidak ada yang pandai-pandai seperti orang Melayu misalnya? So jadi dalam konteks berkuasa inilah yang perlu kita kongsi. Carilah bukan Melayu yang terbaik supaya kita merasakan bahawa sistem pendidikan, sistem universiti itu tadi milik bersama, bukan milik orang Melayu. Ia milik orang Melayu, India, Cina, orang asal daripada Sabah, Sarawak dan sebagainya. Kebanyakan dalam kementerian-kementerian 80% ke atas itu didominasi oleh orang Melayu. Orang Melayu mana? Orang Melayu Melaya. Jadi kalau kita tak cakap tentang Malaysia, jadi bagaimana itu mencerminkan Malaysia? Karena Malaysia itu pelbagai. Jadi itu isu pokoknya lah. Mungkin orang Melaya memang tak mau dengar itulah kerana mereka menganggapkan bahawa bila kita berkongsi, kita mengambil hak orang lain. Tidak. Perlembagaan mengatakan bahawa orang Melayu dan orang asal dilindungi. Ada kedudukan yang dijamin dalam perlembagaan. So jadi kalau dijamin, di mana orang Iban, di mana orang Melayu, di mana orang Ulu, orang Kedazan? Tidak ada tempat. Kononnya dijamin kata perlembagaan. Jadi tidak ada juga. Jadi itulah yang menyebabkan orang itu tadi selalu tidak senang dengan pemimpin-pemimpin dan juga kerajaan yang tidak membetulkan benda-benda seperti ini. Orang Melayu, orang Iban, orang Bidayuh, dia tidak mau menuntut hak orang Melayu. Dia mau menuntut hak dia di dalam under the Malaysian Sun. Itu saja. Jadi kalau kita mengharapkan benda seperti inilah yang menjadi tumpuan Perdana Menteri yang lebih prihatin agaknya lah kepada Malaysia, kerana Malaysia itu tadi pelbagai. Dan itu pun janji-janji beliau, dan beliau sudah melihat bahawa benda itu perlu pada justice, equity dan sebagainya. Kalau dulu Zakawi, orang selalu mengatakan Sarawak sebagai model yang perlu dilihat, perlu dicontohi. Saya rasa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, benda itu sudah terbalik. Dan Sarawak bukan lagi boleh menjadi modal kalau apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam beberapa hari yang sudah. Sarawak perlu belajar daripada dia bagaimana membina sebuah negeri yang inklusif. Kerana sama juga di Sarawak, satu etnik saja yang dominate semua benda di Sarawak.
Di mana kedudukan orang Iban? Di mana kedudukan orang Bidayuh, orang Ulu misalnya? So jadi padilah yang jadi Timur Perdana Menteri itu tadi mempunyai tanggungjawab yang besar. Mendapat sesuatu daripada kerajaan persekutuan bukan bermakna bawa untuk orang Melayu Melanau saja. Bawa untuk orang Iban, orang Ulu, orang Bidayuh, orang Cina, kerana semua itu orang Sarawak. So jadi itu tanggungjawab yang berat kepada Fadilah yang diangkat oleh Timur Perdana Menteri yang menjadi wakil lah daripada Malaysia Timur itu tadi. Baik. Satu tanggungjawab yang berat itu kita terima hakikat itu, dan inilah yang saya anggap sebagai satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya Prof dan juga Doktor kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang ke-10 ini. Tetapi saya yakin bahawa dengan semangat dan kekuatan yang ada kepada Datuk Seri Anwar, saya percaya bahawa beliau juga melihat apa masalah seperti apa yang disebut oleh Profesor Datuk Dr. Jayum sebenarnya, dan beliau sudah pun melihat isu-isu itu, dan sudah pastilah beliau akan mengambil segala usaha yang terdaya dalam usaha untuk membina semula kekuatan, membina semula keyakinan, membina semula semangat rakyat Sabah dan Sarawak untuk terus berada dalam satu negara yang cukup harmoni seperti apa yang kita nikmati sekarang ini. Mungkin Doktor boleh komen tentang apa yang disebut oleh Profesor Dr. Jayum, dan juga komen daripada pemanggil-pemanggil kita tadi. Dia macam ini, Datuk. Apa yang diutarakan oleh Datuk Prof Jayum itu jugalah suara yang diharapkan di Sabah dan di Sarawak. Tetapi saya ingin mengemukakan satu pandangan yang berbeza. Semasa yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap di Jabatan Perdana Menteri, beliau bercakap tentang perkataan islah, ataupun dalam bahasa yang popularnya reformasi. Tetapi kalau kita baca buku Menangani Perubahan oleh ucapan-ucapan Anwar Ibrahim pada tahun 1989, 40 tahun yang lepas, ketika itu Datuk Seri Anwar pun bercakap tentang menangani perubahan. So, saya melihat dalam tempoh 30-40 tahun, Datuk Seri Anwar ni dia konsisten dalam membawa perubahan, bercakap tentang menangani perubahan, bercakap tentang islah, bercakap tentang reformasi, tentang reform, dan saya melihat konsisten inilah yang menjadikan kerajaan ini akan lebih dinamik, yang akan membuat keputusan yang cepat, pantas dan tepat untuk kepentingan rakyat di Sabah dan Sarawak. Contoh isu tadi di panggilan tadi yang isu tanah tu. Mungkin saya boleh komen sedikit sebab saya hampir 10 tahun di Majlis Keselamatan Negara. Pada ketika itu saya diberi tanggungjawab untuk membuat satu kajian di sempadan di sempadan Pulau Sebati, di Tawau, di Sabah, kerana kerajaan pada ketika itu nak mempercepatkan menubuhkan CIQ. Jadi untuk mewujudkan satu CIQ di sempadan itu perlu ada proses-proses keselamatannya, laporan-laporan keselamatan yang perlu dibuat sesuai atau tidak, perlu cepat atau tidak dan sebagainya, kerana ia melibatkan keselamatan negara dan keselamatan rakyat. Jadi ada benda yang kita boleh sebutkan di sini, ada benda yang kita kena simpan kerana ia berkaitan dengan keselamatan. Tetapi apa yang saya nak sebutkan tadi relate to kepada konsisten Perdana Menteri kita ini. Saya percaya isu-isu yang disebut tadi, urusan tanah, untuk membawa pembangunan, saya faham sebab kadang-kadang kita nak bina sebuah sekolah baru di sebuah kawasan di Sabah, peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan, tetapi ada isu tanah melibatkan kuasa negeri, sebab kita ada kuasa persekutuan, kuasa negeri, kuasa bersama. Jadi semua ini adalah berkaitan juga tentang birokrasi tadi. Saya percaya isu-isu seperti ini, isu tanah, isu peraturan, isu undang-undang, saya yakin Perdana Menteri boleh mengatasi dengan mudah dan cepat berdasarkan pengalaman Perdana Menteri kita sebelum ini dalam politik dan juga dalam kerajaan. Kita ambil contoh yang paling mudah sekali ialah bagaimana kerajaan
negeri di Sabah, kerajaan GRS, bagaimana parti politik seperti Parti Warisan boleh berdamping bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar dalam kerajaan perpaduan demi kemaslahatan rakyat di negeri Sabah. Ini semua bergantung kepada kepimpinan. Kalau kita ada kerajaan yang besar, yang kuat, dulu kita ada kerajaan 2/3, tetapi menteri daripada Sabah Sarawak 1-2 orang. Hari ini kita cukup dapat satu kerajaan, keabsahannya pun telah ditunjukkan di parlimen baru-baru ini. Maka dengan sokongan itu, saya percaya Perdana Menteri boleh menyelesaikan kebimbangan tadi di antara kuasa persekutuan, kuasa negeri. Kerana ini semua pengalaman yang amat berhormat ni, yang begitu lama dalam politik dan kerajaan. Apatah lagi dengan hubungan yang baik di dalam dengan parti-parti politik dan juga di luar negara. Jadi kepada pemanggil tadi, saya berharap kita berikan masa, sekali lagi kita berikan masa kepada Perdana Menteri dan juga kerajaan perpaduan ini untuk melaksanakan apa jua yang diharapkan oleh rakyat di bawah. Kita berikan masa. Saya juga nak dapat pandangan kembali semula kepada Profesor Dr. Jayum. Mungkin Datuk, kalau kita lihat ini satu lagi isu yang selalu bermain sebenarnya bila kita bercakap tentang perjanjian Malaysia ataupun MA63 ini, tentang sentimen. Tadi pun ialah Datuk sendiri membangkitkan tentang sentimen rakyat Sabah dan juga Sarawak khususnya. Ada juga mainan-mainan, malah ianya menjadi isu politik di mana dikatakan bahawa sekiranya segala apa yang dijanjikan ataupun dicatatkan dalam perjanjian Malaysia 63 itu tidak dapat dipenuhi seperti apa yang diinginkan oleh rakyat Sabah dan Sarawak. Ada juga mereka ataupun kumpulan-kumpulan tertentu, individu tertentu yang memainkan sentimen ini, mengatakan bahawa okey, kita tak perlu ada dalam Malaysia, kita keluar daripada Malaysia, Sabah menjadi negeri merdeka sendiri, Sarawak juga jadi negeri merdeka sendiri. Jadi apakah Datuk melihat bahawa sentimen ini sekiranya tidak diberi perhatian yang serius, mungkin juga akan memberikan masalah kepada kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar? Ya, Datuk. Beginilah, kalau kita sebagai suami isteri ada masalah, akan kita bercerai. Ya, itu bukan pilihan. Jadi kalau kita ada masalah suami isteri, dia kena selesaikan, dia kena berbincang, dia kena uruskan masalah itu tadi. So jadi bagi saya, kalau tidak puas hati kerana ada benda-benda yang tidak dilakukan berdasarkan kepada perjanjian Malaysia 1963, option bukan option untuk keluar Malaysia. Jadi kita kena duduk dengan pemimpin kita, dengan Perdana Menteri, dengan jemaah, kita kena bawa masalah itu kepada perhatian mereka. Jadi kalau tidak diuruskan, kita tumbangkan kerajaan itu, ganti dengan kerajaan yang lain. Jadi misalnya kalau orang-orang Dayak selalu komplain, kerajaan negeri tak buat itu, tak buat ini, tinggalkan saya sebagainya. Jadi habis kenapa pilih kerajaan yang sama, parti yang sama selalu? Jadi kadang-kadang itu salah kita, bukan salah kerajaan. Jadi kita menghantar mesej yang tak betul. Kerajaan itu tak memenuhi kehendak kita, mengabaikan kita, meminggirkan kita, tapi day in day out, every election kita pilih mereka juga. So jadi salah kita, bukan salah pemimpin itu tadi. Jadi saya rasa rakyat perlu menilai diri. Kerana ini sekarang ini dunia baharu, dunia pelbagai saluran maklumat dan sebagainya. Kita boleh nilai. Kalau dulu kita tak tahu apa yang pemimpin-pemimpin menteri kita buat kerana banyak maklumat itu maklumat rahsia. Sekarang tak ada rahsia dah. Kita nak tahu berapa orang Dayak dalam kerajaan, dalam pangkat yang tinggi dan sebagainya. Buka website, kita boleh tengok semua. So jadi maklumat itu ada di depan kita dan kita
kita kena ajukan pandangan kita, kritikan kita yang membina lah, bukan kritik kerana nak mengkritik, tetapi bila kita mengkritik, kita mesti ada fakta yang jelas, kerana kita bukan mengkritik nak menjatuhkan, kita mengkritik nak memperbaiki keadaan supaya hubungan etnik baik di Sarawak, supaya Melayu, Cina, India, Dayak dan sebagainya semua tu tadi bersatu untuk Sarawak. Dia bukan untuk orang Melayu, untuk orang Meranang, dia untuk Sarawak. Jadi untuk Sarawak itu untuk semua orang yang duduk di Sarawak. Jadi kerajaan itu kerajaan kita. Jadi kerajaan kita tu dia kena adil kepada semua, bukan pilih kasih dan sebagainya, seperti dalam media sosial yang mengadu. Dayak tidak ada di sini, Dayak tidak ada di situ, Bidayuh dipinggirkan dan orang Ulu pun tak ada di sana sini. So jadi apa tugas ahli Dewan Undangan Negeri Dayak, orang Ulu, orang Bidayuh? Buatlah kerja, bawalah benda itu kepada mesyuarat Dewan Undangan Negeri. So jadi itu tugas anda. Anda digaji oleh rakyat untuk menjalankan tugas itu. Jadi kalau tidak mahu menjalankan tugas itu, lepaskan jawatan bagi orang yang mahu buat. Saya rasa itu saja kaedah yang betul dalam sistem demokrasi. Kerana kita sekarang ni, kita tengok ahli Dewan Rakyat kita, ada yang jadi MP di satu tempat, menjadi adun di satu tempat, kemudian menjadi menteri, kemudian menguruskan bisnes dia, jadi 4-5. Jadi seolah-olahnya menjadi wakil rakyat itu kerja sambilan. Jadi itu pun salah juga. Sampai 3-4 jawatan yang dipegang oleh satu orang. Bila dia tidur, bila ada masa tidur, bila ada masa melayan keluarga dan sebagainya. So jadi saya rasa itu sistem. Kalau Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar mengatakan dia adalah pejuang reformasi, jadi inilah masa beliau untuk memperbaiki sistem yang kurang baik. Kurang baik. Boleh diperbaiki, boleh dikemaskan lagi untuk mempertingkatkan keberkesanan representative government in Malaysia. Sebelum itu, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, Datuk ya. Ini soalan terakhir saya kepada Datuk lah. Serengkas-ringkasnya juga perlu reaksi daripada Datuk. Dengan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, apakah Datuk merasa yakin bahawa kali ini melalui kerajaan perpaduan ini mungkin segala apa yang dijanjikan untuk menyelesaikan isu perjanjian Malaysia 63 ini, Datuk yakin akan dapat diselesaikan, kalaupun tidak sepenuhnya tetapi sekurang-kurangnya akan memberikan kelegaan kepada rakyat Sabah dan Sarawak? Saya sungguh yakin, Datuk Zekawi dan Dr. Azhari, saya sungguh yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh membuat perubahan keadaan yang lebih baik kalau sebuah kerajaan yang lebih inklusif. Tanda-tanda sudah ada 1-2, tapi itu tak mengapa kerana baru kurang sebulan pun dia menjadi Perdana Menteri. So jadi kita tunggu dalam 100 hari apa benda yang signifikan. Kerana misalnya dah ramai ditamatkan lantikan politik. Jadi okeylah. Kalau saya pun dah lihat nama-nama yang dilantikan politik itu tadi, daripada beratusan itu tadi, mungkin 1-2 saja orang Iban. Jadi adakah itu cukup? 100 terbanyak. Kenapa tidak lebih untuk orang Sarawak, untuk orang Sabah, termasuk juga untuk orang Cina, India. Jadi kita berkongsi. Kalau 100 benda itu 50-60 kepada orang Melayu Semenanjung, saya rasa itu memang patutlah. Kerana orang Melayu itu lebih kurang 55 hingga 60% daripada penduduk Malaysia. So jadi wajarlah bahagian mereka itu besar kerana mereka banyak untuk berkongsi benda-benda seperti itu. Tapi dalam pada itu kita jangan lupa, kita jangan tinggalkan kelompok-kelompok yang kecil. Kelompok yang kecil tak perlu banyak sangat, 1-2 pun jadi. Tapi kita hendakkan melihat bahawa ada representation daripada setiap golongan utama. Kerana Dayak, Datuk Zekawi, Dayak is very significant in Sarawak. 45% of the population of Sarawak is Dayak.
So jadi tidak ada jumlah itu di dalam hierarki jawatan-jawatan utama di negeri Sarawak. So jadi saya rasa pemimpin Sarawak dia perlu belajarlah daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimana mengurus kepelbagaian. Okey, baik. Menarik apa yang disebut oleh Profesor Datuk Dr. Jayum. Baik, kita di penghujung. Tak banyak masa yang tinggal lagi. Doktor ya. Doktor mau juga mewakili orang Sabah sebenarnya. Ya, sebenarnya. Kalau harapan orang Sarawak disuarakan oleh Profesor Datuk Dr. Jayum, saya percaya orang Sabah juga ada harapan yang tersendiri sebenarnya terhadap apa yang akan dilakukan oleh Datuk Seri Anwar menyelesaikan beberapa masalah besar dalam Malaysia Agreement 63 ni. Saya lebih suka melihat dalam konteks yang lebih besar. Ya. Kita sekarang bercakap tentang ketamadunan. Kalau kita lihat cara Datuk Seri Anwar memimpin, Datuk Seri Anwar lebih suka melihat kepada sesuatu yang lebih besar. Contohnya kalau kita baca beberapa buku daripada cendekiawan di barat, salah satunya berkenaan dengan civilization oleh Profesor Huntington. Dia menyebut dan meramalkan bahawa apabila sesudah Amerika, ketamadunan yang akan naik ialah di China dari segi ekonomi dan politik. Selepas itu ialah di India, juga dari segi politik dan juga ekonomi. Dan akan ke Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia dan sekitar Singapura. Jadi saya mahukan supaya orang-orang Sabah tidak ketinggalan dalam arus pemikiran dan pembangunan ini. Jangan kita terlalu prejudis ataupun bersikap statik, tidak berkembang, tidak mahu pergi ke luar minda. Kerana kalau kita tidak no paradigm shift, tidak menganjak paradigma dari segi sikap dan mentality, maka kita di Sabah kita akan ketinggalan. Jadi semalam, hari ini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri yang mengumumkan KDNK negara kita diramalkan meningkat daripada 6 ke 7.1, tak silap saya. Dan ini adalah satu petanda bahawa dari segi kuasa gas kepada kerajaan negeri Sabah tadi, dari segi pemberian kuasa-kuasa yang lain, dari segi ekonomi tadi, kita melihat bahawa momentum kita menuju ke satu ketamadunan yang lebih besar tadi. Saya nampak benda itu sedang berjalan. Sama seperti Profesor tadi dengan tu, kalau tanya saya, adakah saya yakin kerajaan perpaduan dan Perdana Menteri boleh mengatasi isu-isu MM63? Saya jawab pendek, saya yakin. Kerana saya berada 20 tahun dalam kerajaan persekutuan. Saya telah melalui 4-5 Perdana Menteri. Dan saya melihat perubahan-perubahan, political will. Saya melihat kesungguhan, kematangan. Kalau nak kata Perdana Menteri hari ini seorang yang prejudis ataupun buruk sangka atau balas dendam, kita perhatikan mini bajet baru-baru ini, kebanyakan mini bajet itu diteruskan apa yang telah diaspirasikan oleh kerajaan yang lama. Maknanya Perdana Menteri kita, kerajaan perpaduan kita, perkara yang baik diteruskan. Untuk apa? Untuk kesinambungan, untuk kemajuan, untuk kesejahteraan rakyat Malaysia seluruh, Sabah, Sarawak, Semenanjung, Cina, Melayu, India. Kita semua rakyat Malaysia. Sebab itu kami di Jabatan Komunikasi Komuniti JPM, kami mendapatkan input daripada lapangan. Ada engagement community, supaya kita bukan setakat memberitahu tentang apa kerajaan perpaduan buat, tapi kita dengar apa isu-isu di lapangan untuk kita bawa ke kerajaan persekutuan dan kita sampaikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey, menarik. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Al-Azhari. Terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Jayum kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Tapi sayang sekali masa sentiasa mencemburui kita. Apapun kita merasa yakin bahawa ini merupakan satu cabaran kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan sebagai seorang yang cukup berpengalaman dalam bidang politik, apa saja cabaran sebenarnya bagi Datuk
Datuk Seri Anwar adalah merupakan satu cabaran yang sudah pasti akan dapat diatasi, tetapi dengan syarat ianya mendapat sokongan yang jitu daripada rakyat Malaysia keseluruhannya, tak kiralah sama ada di Semenanjung, di Sabah ataupun di Sarawak. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi, insyaAllah.